ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان ورزقا ليلة القدر. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah dengan izin dan limpah kurnianya pada malam barakah, pada malam yang ke-24 Ramadan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita. Kalau kita nak tengok renung-renung hadirin hadirat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, begitu cepat masa kita berlalu. 10 pertama jalan dah, 10 kedua berjalan dah, maka berada pada fasa yang terakhir, 10 yang terakhir. Itu pun tak ada 10 dah lah. Malam yang ke-24 Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, kalian akan duduk di dalam satu keadaan, satu zaman yang putaran masanya, yang keadaannya itu tadi daripada sudut waktunya terlalu cepat berlalu. Maka inilah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, satu kedudukan yang besar. Malam 24 dah tuan-tuan. Tuan-tuan berterawih, tuan-tuan fa'alaikum bil jamaah, tuan-tuan menghidupkan malam-malam dengan witir dan sebagainya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, inilah kedudukan yang cukup dicintai oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Seorang ulama menyatakan di dalam kitab Jauharul Mahum, 10 malam terakhir. Nak kejar malam Lailatul Qadar, tengok 10 yang terakhir. Cari Khamis malam Jumaat, dan malam itu malam ganjil, 10 yang terakhir. Maka kalau tengok-tengok tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita renung malam tadi siapa yang bangkit qiyamul lail. Pagi tadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, iaitulah Khamis malam Jumaat, malam semalam. Kita bertemu dengan Jumaat pagi tadi tuan-tuan, malam yang ke-23. Alhamdulillah, saya pimpin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, solat malam kita, qiyamul lail kita di Semenyih. Alhamdulillah, kehadirannya Masya Allah tabarakallahu fid dunya wal akhirah, cukup nampak tentang kelebihan. Sebab tu Lailatul Qadar ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada masa lapang. Rebutlah tuan-tuan. Kan? Hari ni kita duk tanya, Ustaz, sebenarnya raya ni bila Ustaz? Jumaat ke Sabtu, betul tak? Ni duk WhatsApp ni. Nah, tak habis-habis. Biasa geng-geng makcik-makcik kuliah muslimat. Bukan apa Ustaz, sonang kalau bagi tahu awal nak beli santan. La ilaha illallah. Nah, macam tu pun ada. Ustaz kata mana Ustaz tahu, tunggu aja lah. Timbalan Mufti Negeri Sembilan kita kata apa? Nampak-nampak hari Sabtu juga. Nah, tak nampak bayang kalau nak kata Aidil Fitri pada hari Jumaat. Tak nampak bayang. Istilah kita lah. Nah, dipanggil tempat hilal. Tempat untuk dia panggil cerapan anak bulan tu betul belum nampak. Kaedah falak teknologi yang digunakan. Tak apalah. Kerana raya kita tak bukan hari Jumaat, hari Sabtu, tak hari Sabtu, hari Jumaat. 2 hari ni je salah satu ni. Dia takkan lari. Dia takkan Aidil Fitri hari Khamis. Takkan. Kalau raya Jumaat, tahun ni puasa 29 hari. Kalau raya pada hari Sabtu, puasa kita tahun ni sebanyak 30 hari. Dalam kalender Islam, dia ada 2 tarikh saja. Tak 29, 30, tak 30, 29. Dia bukan macam kalender Masihi. Kalender Masihi 4 tarikh. 28 Februari ada, 29 pun ada, 30 pun ada, 31 pun ada. Jadi yang pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita berbaki 6 malam saja lagi tuan-tuan. Yang pertama kata Nabi SAW, jangan tinggal fa'alaikum bil jamaah, salat berjemaah tuan-tuan. Jangan tinggal. Sebab tu tuan-tuan yang duduk dalam surah An-Nur saat ini, jangan beriman dengan bulan Ramadan. Dia tinggal 2 line je. Mana ramai-ramai poin ni? Main mencun dah kau.
Mana ramai? Mula-mula semangat sampai keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, tak ada masalah. Tetapi jangan beriman dalam bulan Ramadan biar kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuan-tuan datang cantik. Datang ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat sembahyang berjemaah ni tuan-tuan sebagai dapat pahala je. Tuan-tuan lazim salat berjemaah, Nabi sebut dalam hadis, manusia tu takkan miskin selama-lamanya. Maksudnya hidup dia barakah. Cukup rezeki dia. Terutama kepada suami-suami yang ada, pemuda-pemuda yang baru nak kahwin. Duit tak cukup. Kadang-kadang duit habis. Dapat itu gaji ni, bayar itu. Jaga. Fa'alaikum bil jamaah. Salat berjemaah. Terutama pada baki-baki malam yang terakhir. Nabi sebut apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Orang yang semayang isyak, orang yang semayang subuh, seperti mana dia buat ibadat sepenuh malam kepada Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan, di saat ni tuan-tuan, bukan waktu kita main-main dah. Ya, kita tengok Allah Ta'ala letakkan satu ujian demi satu ujian kepada kita. Tuan-tuan tengok macam mana tanda-tanda akhir zaman berlaku tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Masya Allah. Nah, kita tengok sekarang zaman kita ni tuan-tuan, dunia kita ni. Dulu masa tak boleh datang di saat PKP dulu, bukan main mengamuk lagi. Betul? Marah, ustaz, apa ni ustaz? Ramadan ni ustaz, kita orang nak pergi tarawih. Masa boleh buka, batang hidung pun tak nampak. Haram jadah, betul namanya. Nah, bukan haram jadah, haram jedah. Nah, asal perkataannya haram. Tanah haram tu Jeddah tu, ibu negeri Arab Saudi. Nah, tapi orang kita dah tukar dah. Bukanlah nak kata salah. Ustaz, habis kami datang ni salah ke? Tak. Ustaz nak tekankan walaupun Ramadan berakhir, kita berada pada itskun minan nar, ditutup serapat-rapat pintu api neraka Allah. Dalam hadis yang sahih dalam Tajzibul Atraf, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, nama orang tu terpampang dah di dalam api neraka Allah. Dalam hadis tu cerita daun. Buat misal lah. Tak kira lah daun ke kertas ke A4 ke peduli lah. Nah, nak gambarkan nama si Fulan bin si Fulan ni duduk dalam api neraka. Tetapi dia doa seperti mana imam doa tadi. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau bahasa Melayu kita lah, mudah-mudah nak sebut. Kadang-kadang tak jumpa fa'fu tak jumpa kan. Nah, payah now kadang kan. Nah, doa je bahasa Melayu, tak ada masalah. Kadang ada lah orang jemaah ustaz susah. Allahumma innaka afuun karim. Okey lagi. Tuhibbu al-afwa afa. Dengan aku salah sekali. Nah, tak apalah tuan-tuan. Doa lah bahasa Melayu pun. Asalnya nama dia dah duduk di dalam api neraka Allah. Asbab dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Asbab dia bermohon kepada Allah untuk terima taubat dia. Maka kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imana wa ihtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min zambi. Siapa dia yang bangun pada 10 terakhir. Pertama, ulama sebut dah lepas dah. Malam 23, Khamis malam Jumaat. Siapa yang bangun malam Lailatul Qadar bersamanya pun dosa dia aku ampun, kata Allah. Yang kedua, kata Al-Imam Ghazali, kalau satu Ramadan jatuh pada hari Khamis. Tahun ni kita puasa hari Khamis, satu Ramadan. Lailatul Qadar malam 25, malam besok. Tambah malam besok, Sabtu malam Ahad, betul? Kebiasaannya tuan-tuan tak bekerja, maksud ustaz cuti, betul? Jangan rugikan peluang. Kalaulah kata 22 hari yang itu, Al-Quran tak habis. Berapa banyak dah juzuk baca? Itulah ustaz. Baru 3 juzuk ustaz. Baru 4 juzuk. Tak apa. Bukanlah nak kata tak apa tu maksudnya boleh mudah-mudah. Tak. Rebut malam 25 besok. Cuti dah cuti. Budak, mak, anak pun boleh bawa. Kalau nak kata ambil kelebihan duduk malam ganjil besok Sabtu malam Ahad, kot nak itikaf dekat surau kita. Nah, kalau ada buat qiyamul ataupun masjid berdekatan, sekarang lah tuan-tuan, dahsyatlah sekarang ni. Pergilah mana-mana masjid. Kebanyakannya tuan-tuan semua berbuka ada dekat masjid. Kebanyakannya semua kalau 10 malam terakhir ada sahur sekali. Ambillah peluang tuan-tuan. Kata ulama,
mungkin 23, 22 hari ke belakang, tuan-tuan ringan-ringan. Orang kata sedekah pun tak berapa nak ada, iktikaf pun tak berapa nak buat, Quran pun tak berapa nak buka, jemaah pun celam-celup. Ambil kesempatan, kata Al-Imam Ghazali, kalau satu Ramadan itu jatuh pada hari Khamis, kaedah ilmu falak yang digunakan oleh Al-Imam Ghazali, kaedah keilmuan yang ada pada Imam Ghazali, malam 25 Ramadan. Jadi tuan-tuan tengok nanti hari Ahad, antara tandanya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Cuaca nak kata terik sangat pun tidak, nak kata hujan sangat pun tidak. Kerana tanazzalu, inzal, turun, keluar. Malaikat-malaikat, tanazzalul malaikah. Turun malaikat-malaikat, melebarkan sayapnya. Kata ulama, di situ nak kata panas sangat pun tidak, nak kata sejuk sangat pun tidak, nak kata macam hujan sangat pun tidak. Orang Melayu kita panggil apa? Mendung, suam-suam. Lebih kurang gitulah. Tengok. Kemudian salamun hiya atta matla'il fajr. Malam tu tenang. Tuan-tuan tengok nanti hari Ahad. Kata anak murid Al-Imam Ghazali, nama dia Syekh Abu Hasan Asyazili. Aku guna kaedah yang dibawa oleh Imam Ghazali, tak pernah aku miss malam Lailatul Qadar. Tengok, satu Ramadan jatuh pada hari Isnin, malam sekian-sekian. Satu Ramadan jatuh pada hari Selasa, malam 29. Satu Ramadan jatuh pada hari Rabu, malam 27. Ada kaedah. Satu Ramadan jatuh pada hari Khamis this year, tahun ini, Lailatul Qadar itu malam 25. Tuan-tuan tak percaya, jangan tinggal besok. Kalau nampak-nampak macam tadi, dekat tempat tu hujan lebat. Lepas tu dengar suara nyalakan anjing. Wallahualam. Kita pun tak tahu. Sebab tu dia panggil memburu Lailatul Qadar. Tak tahu dekat mana. Raya tahu dah. Tak Jumaat, Sabtu. Lailatul Qadar ni kena 21 ke, 23 ke, 25 ke, 27 ke, 29 ke. Wallahualam. Ya? Pendapat kuat daripada sudut kalau saya mengaji, memang Lailatul Qadar tu malam besok. Wallahualam. Nak suruh tuan-tuan bangkit, itu je sebenarnya modal saya sebut gitu. Bukan nak main angin sikit. Kok tuan-tuan, iya kau ustaz, kok malam 27, dia bawa pergi malam 29. Kata 27, malam 29, mangkuk hayun betul. Itu kadang geram tu. Jadi nak tekankan, ambil peluang malam besok. Jadi hari Ahad tu tengok. Pertama, ulama sebut seperti cuaca yang Ustaz bahaskan tadi. Yang kedua, nyalakan anjing tidak kedengaran. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam tersebut, Allah Ta'ala peliharakan keadaannya. Salam, sejahtera. Hatta matla'il fajr. Sehingga terbit matahari. Maksudnya sehingga terbit fajar. Maksudnya sehingga subuh. Daripada maghrib sampai ke subuh tu, Allah Ta'ala jaga pada malam tersebut. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ada peluang. Cantik kena pada waktu tu. Allahumma salli ala sayyidina. Cuti pun cuti dah. Minggu hari minggu. Ambil peluang. Boleh datang, boleh relax, duduk sekejap ke, boleh iktikaf ke. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 malam terakhir sentuh isteri, jamah isteri pun tidak. Maksudnya bukan salah pegang isteri, bersetubuh pun tidak. Kerana apa? Sibuk, berbimbang, masyghul tentang ibadat. Sampai tak dan lah. Sampai tak dan. Nak bergurau senda lah istilahnya. Bukan kata haram. Tak ada masalah. Lepas ni Quran, lepas ni iktikaf, lepas ni sedekah, lepas ni majlis taklim. Lepas ni baca Quran, lepas ni ada je ambil peluang 10 malam terakhir. Maka tuan-tuan, tidak ada satu kerajaan melebihi kerajaan Allah. Mungkin sekarang tuan-tuan tak nampak. Tetapi tuan-tuan, besok ketika mana kita masuk dalam alam barzah, yang mana tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, semua kita akan pergi kat situ. Nak tak nak, suka tak suka, lambat ke cepat ke tuan-tuan, malam inilah 10 terakhir yang kita nak rebut peluang. Iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddama min zambi. Yakin, sebenar-benar yakin. Cuma jangan cerita maksiat kita pada orang. Banyak mana dosa kita, silap mana, okey. Okey, itu bukan maksud apa. Diam, bertaubat, minta ampun pada Allah. 3/4 malam, pukul 4:30 pagi, pukul 5 pagi tu bangun. 3/4 malam.
Sama dengan masuknya waktu sahur. Sahur 3/4 malam. Lebih kurang kalau kiraan waktu pukul kita, jam kita ni, pukul 4:30 pagi. Lebih kurang. 4:30 pagi. Masuk waktu sahur, masuk waktu qiyamul lail. Lebih kurang. Okey, kalau dia kata, Ustaz, saya sahur awal sikit lah Ustaz, saya sahur. Habis-habis berniaga tu kan Ustaz kan? Dalam pukul 1 ke 1:30 ke. Kalau saya sahur terus boleh ke Ustaz? Itu tak nama sahur, tu nama makan darah nama itu. Tapi makan je lah, nak makan pun. Waktu sahur tu jangan tinggal. Kerana beza kita dengan orang Yahudi. Yahudi puasa juga, tapi dia tak ada sahur. Beza kita dengan ahlul kitab Nasara. Kita ada sahur. Biasa orang panggil apa? Terbit fajar kadzib. Dia subuh tu ada 2. Terbit fajar kazib 1, terbit fajar sadiq 1. Jadi lebih kurang dalam pukul 5 suku tu lah. Kalau kaum ibu-ibu nak pergi masjid, nak pergi surau, tak timbul fitnah, boleh pergi dengan suami, itu yang terbaik. Tapi kalau ada anak kecil, nak keluar rumah pun takut, suami pun tak ada, dengar kata malam tadi ada ragut, malam tadi ada kena samun, malam tadi ada kena rompak jalan nak datang surau kita, contoh, afdalnya semayang di rumah. Okey, lelaki macam mana pun afdal. Jangan berlalukan tuan-tuan punya sahur tanpa tuan-tuan dirikan sekurang-kurang 2 rakaat. Boleh. Jangan biarkan. Bangun sahur dah azan Allah bagi sembahyang subuh. Jangan. Ambil 10 malam terakhir. Kalau boleh bangun pukul 4 hingga 5 pagi, lagi cantik. Okey, malam ni Ustaz dekat Lengging pimpin Qiyamul berserta dengan subuh. Subuh besok. Ambil peluang. Susah sikit tak apalah. Letih sikit tak apa. Kita nak 10 malam terakhir. 350 hari yang lain ataupun baki setahun 360 malam, 350 malam lagi okeylah, tak apalah. Mungkin tak bangun qiyam ke, tak bangun apa ke, okeylah. Ni ambil ni 10 malam terakhir. Letih sikit tak apalah. Allah Ustaz kerja lah Ustaz. Tak apalah, usahalah. Kerana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 malam. Lepas daripada 10 malam terakhir ni, anak tidurlah, tak apalah. Tak bangkit pun tak apa. Tidurlah tu. Tak apa, tak ada masalah. Nak gambarkan semangat sikit. Walaupun letih, Ustaz pun letih. Malam tadi Ustaz pimpin Qiyamul Lail sebenarnya. Pagi tadi bagi subuh ringkas, kuliah subuh 15 minit. Masuk pula Jumaat tadi kuliah duha muslimat dekat Putra Perdana Puchong. Lepas tu pula setengah hari semayang tazkirah Jumaat di Masjid Al-Bukhari, KL. Depan penjara Pudu tu. Masjid Al-Bukhari, Tan Sri Syed Bukhari. Lepas tu pula ada kuliah pukul 3 di Kota Ceras. Kuliah muslimat. Lepas tu pula tadi berbuka puasa tadi pula pukul 6.30. Minta baca doa pula sebelum nak berbuka puasa. Di sebuah orang panggil buat makan. Di kedai makan lah, satu syarikat tu. Jemput Ustaz, bagi tazkirah santai 15 minit, 20 minit. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya Ustaz lah sekarang ni, Ustaz okey tak? Kepala Den ni tengah tintong sebenarnya ni tuan. Kalau tuan-tuan, ni cover je depan tuan-tuan ni. Kau tutup lampu ni tuan-tuan, tutup kipas ni aku rasa, mau soda aku kat duha esok ke. Ni kalau tuan-tuan tanya saya letih. Tapi nak lawan. Kalau tuan-tuan tak ambil kesempatan yang dikurniakan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuanlah manusia yang cukup yang dikatakan oleh Nabi syakawah celaka. 3 golongan Nabi kata. Ada mak ayah tak pernah minta doa daripada mak ayah. Dengar nama aku tetapi tidak berselawat kepada aku. Duduk dalam bulan Ramadan. Tak ada berasa apa-apa ke kau ni? Kalau bahasa kasar sikit lah. Kau tak rasa apa-apa ke? Katalah kau banduan ramai-ramai ni. Kita semua banduan. Contoh. Na'udzubillah min zalik. Duduk dalam penjara. Hari ni agung kita Sultan apa sekarang? Sultan Abdullah. Pahang punya orang tu. Dia datang, dia tengok je kita. Hari ni hari keputeraan dia. Contoh. Siapa-siapa nak datang depan beta, minta lah apa-apa. Manalah tahu beta tergerak hati nak ampunkan tuan-tuan.
Nah, daripada penjara seumur hidup, better boleh ampunkan. Kan dia ada kelebihan. Tuanku Sultan ni kan dia ada kelebihan macam tu. Dia boleh buat. Apa perasaan tuan-tuan? Dia duduk dalam penjara ni. Tuanku ampun beribu-ribu ampun, tuanku patik janji tak buat dah. Okay, next. Mari pula, ya Allah, ya tuanku, ampun tuanku, better ni gini. Nah, keluarkanlah, better ada apa? Patik ada anak, ya tuanku, patik janji tak buat lagi. Macam mana kita minta pada dia? Makhluk tu bukan Allah, bukan Tuhan. Tetapi duduk pada 10 terakhir, maksiat kita tinggal solat, dedah aurat. Kita buat dalam keadaan sunyi, kita buat benda-benda maksiat yang Allah Ta'ala tahu. Kita mencuri, kita khianat orang. Nah, kita pernah buat sesuatu benda yang orang kata maksiat, minum arak, berjudi. Tak ada keberasa apa-apa. Sebab apa? Sebab tak duduk majlis taklim. Sebab apa? Sebab tak nampak. Kalaulah nampak tentang kelebihan Lailatul Qadar, kata Nabi SAW, nescaya umat aku tidak akan keluar daripada Ramadan dan tak nak habiskan Ramadan dan mengharapkan tiap-tiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau nampak macam kita lah, ya Allah, ui banyaknya dapat duit ni, kalau boleh bos bagi lagi kalau boleh bagi lagi Macam itulah kita minta. Kalau nampak, ya Allah, bagilah lagi Lailatul Qadar. Ya Allah, masuk Zulkaidah ke Zulhijjah ke Muharram. Ya Allah, tak ada ke Lailatul Qadar? Ya Allah, tak ada ke? Seolah-olah. Kalau nampak, tetapi ambil peluang, terutama yang di hadapan ustaz. Yang pertama, jangan tinggal solat berjemaah. 1. Yang kedua, jangan tinggalkan sama sekali sedekah kita daripada maghrib hingga subuh. Bukan sedekah siang. Biasa tuan-tuan sedekah subuh kan? Tak apalah tuan-tuan nak sedekah pun. Tuan-tuan biasa sedekah pukul berapa? Pukul 10 pagi, pukul 2 petang. Tak apalah tuan-tuan buat. Tetapi yang ustaz nak highlightkan, 6 hari berbaki lagi ni, 7 hari berbaki lagi ni, sedekah daripada maghrib sampai subuh jangan tinggalkan. Tolong. Okey? Tak kira banyak, tak kira sikit, masuk tabung masjid, tak kira wakaf, infak, transfer online, ambil kesempatan. Kata Nabi SAW, kalau kena malam Lailatul Qadar, orang yang infak, orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, baginda Rasulullah SAW sebut, tubuh badan dia tidak akan dijilat api neraka Allah. Ni surah An-Nur kita ni. Mungkin kita nak belanja, kita nak keuangan, kita nak dana, gunakan tuan-tuan. Tuan-tuan ada tak niat nak bagi mak ayah tuan-tuan wakaf ke apa ke? Ni, salurkan kat surau kita ni. Tuan-tuan ada tak niat nak bagi pada siapa? Arwah anak kita ke? Arwah mak kita ke? Arwah abang kita ke tuan-tuan? Ni. Jangan keluar daripada Ramadan. Tapi malam, tak apalah ustaz, kadang-kadang malam saya tak sempat lah ustaz, siang. Tak apalah, siang tu buatlah. Bukan saya kata salah ke haram ke berdosa. Tak. Siang tu buat. Nak tekankan malam. Jangan tinggalkan. Tak kira lah RM10 ke RM20 ke RM100 ke RM1000 ke RM2000 ke. Kalau kena tuan-tuan malam Lailatul Qadar besok, Sabtu malam Ahad tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan tengok nanti Ahad lepas daripada subuh tu tuan-tuan. Kalau cuaca terang pun tidak, nak hujan pun tidak, kecoh-kecoh sangat pun tidak. Kalau pergi pasar, dalam hadis sebut tuan-tuan pergi mall, dia tak ada kecoh macam biasa. Biasa kalau pergi pasar, biasanya 3.10 contoh. Murah. Atau paket telur. Hari tu dia nampak cool down sikit. Berapa ni? 3.10 lah ustaz. Bolehlah ambil lah. Dia tak ada kecoh-kecoh. Nah, Allah Ta'ala pelihara. Dan nyalakan anjing. Tak ada. Daripada kita katakan pada maghrib, sehinggalah kepada subuh tersebut. Maka jangan tinggalkan yang kedua, kedudukan tuan-tuan bersedekah. Tolong. Saya minta. MB kita pun iktikaf, betul tak? MB ni 9 ni. Saya tengok Facebook dia. Tidur macam tu ya. Nah, kalau tuan-tuan tak ambil kesempatan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, orang yang boleh tidur katil empuk-empuk pun boleh datang. Saya pun tak ingatlah masjid mana, saya follow dia. Tok orang panggil apa? Tok Min. Tak kira lah. Benda baik, kita setuju je. Kira umat Nabi Muhammad SAW tak ada masalah. Dia pun iktikaf. Nah,
ada pula komen dekat bawah tu. Alah, baring 10 minit je, lepas tu baliklah rumah. Amboi, sedap cakap orang macam tu. Nah, awak tahu ke? Nak cari salah orang. Duduk Ramadan pun nak cari salah orang lagi. Atau masalah kita. Nah, sekurang-kurang dia datang, sekurang-kurang sahur dia ada. Dah lah. Apa yang kita selalu nak tengok salah orang? Tengok baik orang. Tengok kekurangan kita. Ui, ya Allah, ya Rabbi, betul juga. Benda tu bagus tu, maknanya dituntut lah tu. Buat. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kedudukan yang besar bagi orang yang duduk pada 10 malam terakhir, jangan berlalukan, iaitulah kita katakan sedekah. 2. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita ambil kedudukan yang paling besar, iaitulah jangan kita ini tadi berlalu pada 10 malam terakhir dengan kita ini tadi dipanggil merasakan kedudukan ibadat kita sudah diterima oleh Allah. Jangan rasa gitu. Syukur, terima kasih, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi nikmat, okey. Tapi, okey dah lah Ustaz. Ustaz dah kata malam 25, saya tengok cuaca pun memang kebetulan. Alhamdulillah tak ada hujan, tak ada panas. Kena pula nyalakan anjing pun tak dengar. Kira okey lah kan Ustaz kan? Abah kau. Belum lagi ambil sampai 29 sampai 30. Betul ke kenapa ada orang bangkit malam 25 dia tak nampak? Sama-sama dalam surah An-Nur kita. Sama-sama Qiyamul-Lail. Kenapa ada orang tak dapat 25 tu? Contoh. Kenapa? Allah Ta'ala tak pilih dia. Walaupun dia bangkit, Allah Ta'ala tak pilih dia. Ada. Dalam kitab sebut. Sama je Ustaz. Saya Qiyamul-Lail dengan kawan saya. Tapi kawan saya kata, rasa betul lah pagi ni lah. Duk tengok-tengok, mudah-mudahan ya Allah, kau terimalah amalan aku ya Allah. Kau terimalah apa yang aku buat malam tadi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau permudahkanlah urusan apa yang aku hajatkan. Mat, aku semalam dengan kau juga. Kenapa aku rasa tak ada pun lah? Allah Ta'ala tak pilih. Sebab tu Lailatul Qadar ni, tuan-tuan yang rahmati Allah, Allah Ta'ala pilih. Jangan kita dah kira sama lah Ustaz. Yalah sudut pahala tu, tapi Allah Ta'ala tak nampakkan apa yang tuan-tuan itu lakukan. Kerana apa? Mungkin ada daripada kalangan tuan-tuan, okey lah tu. Dah berasa cukup, dah berasa puas. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah dah berasa amalan tuan-tuan itu tadi sudah memadai dengan apa yang tuan-tuan buat di dalam bulan Ramadan. Jangan sama sekali. Okey? Jadi maknanya terus istiqamah, bahasa kita mudah. Buat benda sikit tetapi berterusan. Daripada banyak kita putus-putus. Tak jumpa dah. Habis Ramadan solat berjemaah pun tak nampak. Habis Ramadan majlis ilmu pun tak ada dah. Jangan. Ustaz kata dah, tuan-tuan nak berjaya, nak cukup rezeki tuan-tuan, jangan berjemaah. Pesan pada anak menantu. Konalah macam mana cerita pun, Allah Ta'ala berkatkan. Tuan-tuan akan rasa dapat nikmat tersebut. 3. Dan yang terakhir, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Bila mana kita berada pada fasa yang terakhir. Bila mana kita duduk pada satu kedudukan yang besar, Ustaz nak minta kepada tuan-tuan, jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah kebaikan kedua orang tua tuan-tuan. Jangan lepas. Doa untuk kita tu ialah alhamdulillah dah, kita tahu dah. Cumanya mak ayah kita, kalau hidup cerita doa berkenaan dengan hidup. Kalau mak ayah dah tak ada dah Ustaz, ialah nak Aidilfitri, nak lebaran-lebaran ni kan. Kadang-kadang Ustaz nak raya puasa ni Ustaz, kadang-kadang terasa juga Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ingat janji Nabi SAW, 3 amalan yang takkan putus. Salah satunya anak yang soleh mendoakan kedua ibu bapanya. Okey? Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ambil kesempatan, ambil peluang. Doa banyak-banyak, minta kepada Allah. Tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan duduk dalam pejabat, tuan-tuan tengah baca Quran, tengah dalam majlis taklim, tuan-tuan duduk bersembang nak berbuka puasa, tuan-tuan nak bangkit sahur. Tuan-tuan je tahu apa yang tuan-tuan hajat. Ni bukan baca doa tau. Baca doa lain, berdoa lain. Berdoa ni datang daripada tuan-tuan, tak payah teks. Itu berdoa. Baca khutbah, berkhutbah lain. Baca khutbah tengok. Itu yang kadang-kadang tu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sekarang adalah musim kemarau yang perlu kita, kat luar hujan lobek, mangkuk ayun tu. Sebab dia baca. Tapi kalau dia berkhutbah ataupun dia berdoa,
Tak perlulah dia datang daripada in your heart, hati. Ya Allah, ya Tuhan, aku bermohon, ya Allah. Semalam saya berkuliah. Hamba Allah ni kena sihir pemisah. Nah, sampai menitik air mata. Cerita depan saya. Ustaz Alim Din pun sama juga. Kalau tuan-tuan kenal Ustaz Alim Din duduk Perak. Sampai sekarang isteri dia tak nak pergi berubat. Kena sihir pemisah. Ingat orang yang duduk dalam bulan Ramadan, kau minta ampun macam mana pun, tetapi ada hukum sesama manusia takkan diampunkan oleh Allah. Okey? Dia ada hal berkaitan manusia. 10 malam terakhir dia menitik air mata darah pun, dia dulu pernah sihir orang. Ni. Nah, pernah pergi jumpa Tok Bomo syirik. Nah, pernah pergi khianat orang, pernah gunakan jin, pernah gunakan iblis, pernah gunakan syaitan. Kau minta lah macam mana. Ya Allah, aku dulu pernah sihir simpulan, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, kau ampunkanlah aku, ya Allah. Satu sudut, nice. You minta doa kepada Allah SWT. Tetapi tidak akan diampunkan oleh Allah, kecuali awak kena pergi jumpa simpulan-simpulan yang awak buat. Saya malu lah Ustaz. Biar malu di atas muka bumi Allah. Jangan malu di negeri akhirat besok. Kat mana kita nak cari? Menangis, menitik mata saya. Ustaz, tolonglah Ustaz. Hari-hari Ustaz. Tak tahulah Ustaz. Dah kenal dengan orang Aceh. Tak tahulah Ustaz. Saya pergi jumpa 4-5 orang. Katanya dia dah masukkan dalam makanan. Nah, bini saya hari-hari siap masakkan dia dalam bulan puasa. Bagi dia makan. Ustaz tak pelik ke? Hamba Allah berada, dia datang jumpa saya semalam. Ustaz tak pelik ke Ustaz? Saya cakap saya tak halalkan dunia akhirat. Dia berniaga kedai makan. Aceh ni bagilah sayur ke. Masak pukul 9 pagi, 10 pagi. Nah, macam kalau bahasa kita apa, macam diperbodohkan ke, macam angau, wallah alam lah. Nah, ni bahagian perubatan syifa lah, pakar-pakar. Nah, saya dah kata dah, buat kerja apa ni? Tak ada, dia kata. Orang tu suruh masak, dia nak pergi berniaga. Kan Aceh terkenal dengan berniaga. Berniaga apa 10 pagi? Masak 11 pagi awak masak lauk ni. Dia jadi macam bengong, jadi macam tak reti je. Hari-hari Ustaz minta cerai Ustaz. 3 kali pergi mahkamah perempuan ni. Nak bini dia ni lah. 3 kali pergi mahkamah. Mahkamah tolak bulat-bulat. Tak ada dalil. Saya nak bercerai je. Dia sebab apa? Nafkah zahir ke, nafkah batin ke, kena zalim ke, kena siksa ke, kena pukul ke, kena dera ke? Tak ada. Balik. 3 kali Ustaz. Sampai qadi panggil saya. Apa kena ni? Qadi kata, bawalah pergi berubat. Bawalah pergi berubat isteri awak ni. Nah, berubat maksud Darul Syifa lah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, minta kepada Allah. Jaga kita. Ni sekarang dunia akhir zaman ni tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Orang yang jaga semayang pun kadang-kadang kalau kerana hasad dengki boleh buat macam tu. Yang tak jaga perihal hubungan dengan Allah, wal'ayazubillah. Jadi wirid, pelindung, protection kita tuan-tuan, ambil kelebihan 10 malam terakhir. Kadang-kadang anak kita selalu tak sihat, anak-anak kita selalu meracau, anak-anak kita, isteri kita kadang-kadang duk nampak benda yang tak elok, benda bukan-bukan dan sebagainya. Ambil kesempatan 10 malam terakhir ni tuan-tuan, minta kepada Allah, ya Allah, Engkau jaga keluarga kami, ya Allah. Kau lindungkanlah, ya Allah. Dan yang paling penting, aku berdoa kepadamu, ya Allah. Kalau kata mak ayah aku dah tak ada, ya Allah, lapangkan kubur-kubur mereka, ya Allah. Doa kebaikan kedua orang tua, insya-Allah 10 malam yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Ustaz doakan jemaah surau An-Nur yang berada pada malam yang mulia ini tuan-tuan. Pada kita kata kedudukan dalam majlis ini, yang pertama paling penting Ustaz nak minta doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala kurniakan tuan-tuan kesihatan dunia dan akhirat. Amin. Ustaz minta kepada Allah pada malam barakah ni 10 malam terakhir, walaupun malam ni malam genap, malam 24, tak kisahlah tuan-tuan. Ustaz doakan tuan-tuan kalau ada zuriat tuan-tuan, suami tuan-tuan, isteri tuan-tuan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ustaz doakan yang berada di dalam surah An-Nur pada malam yang mulia ini, kalau kesempitan hidup, kalau tertekan hidup, kalau rasa serba-serbi tak cukup, Ustaz doakan Allah Ta'ala luaskan rezeki tuan-tuan seluas mata memandang di negeri akhirat besok. Amin. Dan yang paling penting Ustaz doakan semua yang berada di dalam surah An-Nur, baik ayah-ayah, baik ibu-ibu yang berada di belakang, yang sentiasa orang panggil menunggu kedatangan Ustaz di sini.
Walaupun tengok duduknya jauh, tapi semangat ustaz datang dekat sini. Seronok dengan sambutan, seronok dengan ramah mesra daripada kalangan ibu-ibu, ayah-ayah, terutama pengurusi Abang Zul dan sebagainya. Inilah kesempatan ustaz untuk ustaz balas budi. Walaupun ustaz tak mampu bayar dengan wang ringgit, walaupun ilmu yang ustaz curahkan itu tak seberapa mana, kerana barakah daripada guru-guru, ulama-ulama dan tok-tok guru kita dulu, inilah ruang dan platform yang paling terbaik. Ustaz nak ambil kesempatan semua yang berada di dalam surah An-Nur pada malam yang mulia ini direzekikan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, dikurniakan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala bagi kekuatan, bagi semangat untuk kita habis sedikit sebanyak masa kita, peluang kita, tungkus lumus kita, kudrat kita, tenaga kita. Mudah-mudahan insya-Allah ada janjian daripada Nabi, kita susah-susah di sini sikit-sikit, insya-Allah di negeri akhirat besok abadan abada, selama-lamanya kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada ustaz, kepada tuan-tuan. Allah Taala mudahkan urusan tuan-tuan di dunia wal akhirah. Insya-Allah ada rezeki, ada masa kita ketemu lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Dan ustaz nak ambil kesempatan juga pada malam yang mulia ini, tuan-tuan ambil masa yang terbaik untuk memburu Lailatul Qadar. Satu sudut kita dah kupas hampir 40 minit. Yang kedua tuan-tuan, kesempatan ni jugalah ustaz nak mengucapkan, insya-Allah tak lama lagi kita nak sambut Aidilfitri. Nampak-nampak ustaz dah tak datang sini lagi dah. Nah, mungkin nak berWhatsApp dan sebagainya tu kadang-kadang tak berbalas. Nah, banyak sangat. Jadi ustaz nak ambil kesempatan juga, mohon maaf zahir dan batin daripada ustaz. Ketika mana tuan-tuan menyambut Aidilfitri, menyambut Lebaran, menyambut kita kata kemenangan, ustaz mengucapkan mudah-mudahan insya-Allah ada rezeki nanti ba'da Syawal, selepas daripada Syawal, insya-Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi aku qauli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Yang baik tu datang daripada Allah, salah dan silap datang daripada ustaz. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar, tersilap bicara. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua mendapat pandangan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, kurniakan kepada kami ya Allah, rezekikan kami ya Allah, tidak ada lain dan tidak ada bukan ya Allah. Kami mengharapkan Lailatul Qadar bagi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pandanglah kami ya Allah, Engkau terimalah amalan kami ya Allah, Engkau lihatlah amalan kami ya Allah, Engkau pandangkanlah taubat kami ya Allah, Engkau terimalah kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.